Assalamualaikum, salam Ahad. Sekarang ni 11.38 minit pagi. Okey, kita dah pernah dalam video lepas-lepas kita dah buat moving average. Kita dah tengok macam mana nak baca moving average dan juga 3 video pasal moving average tu. Dan yang terakhir kita ada buat pasal volume. Ada 2 video pasal volume. Dan sebelum-sebelum tu kita pernah buat juga mencari potensi entry ataupun macam mana nak entry pada chart mengikut, tak salah saya ada 3 cara untuk entry: breakout resistance, beli dekat support, dengan kalau menunggu candlestick signal. Kita boleh tengok balik video lama tu. Dan hari ni saya nak santai saja, nak relax-relax, tak ada apa-apa lah. Tak ada nak buat cerita yang heavy. Kita nak mengulang kaji saja, melihat apa yang telah kita buat sebelum ini. Okey, untuk chart tu saya gunakan moving average. Macam biasalah pakai 10. Tak apa, ni saya pakai yang standard bukunya 10, 20 dan juga saya masukkan 50. Nak masuk 200 tak cukup. Ada 3 je. So kita pakai 3 dululah. Kalau ada 4 bolehlah masuk 200. Okay, ada 3 saja. Jadi yang merah ni 10. Tengok dekat atas ni, merah 10, biru 20 dan bawah ni 50. Okay. Dan saya menggunakan alert yang terakhir ni. Alert yang terakhir ni yang dalam chart can trade ni, untuk kita tengok, semak satu-satu. Okay. So ni RL. Saya tak sesuai aku nak tunjuk sebab dia masih baru lagi. Tapi kalau kita belajar, kalau masih ingat, so bila ada kenaikan mesti ada volume yang menyokong dia naik. Dan kalau betul dia nak break lagi, kebiasaannya volume ni akan lebih aktif. Okay. Saya nak cerita yang tadi saya ada satu chart cantik. Okay, yang macam RL tadi tu, kita nampak lebih kurang sama. So tapi volume ni paling tinggi lah. Tapi bila selepas tu biasanya akan ada lagi maknanya chart tu makin aktif lah. Kita nak bila ada volume, harga tu meneruskan kenaikan, naik. Bukannya bila ada volume tinggi dia turun ke bawah. Sebab tu pula. Tapi memang itulah ayat dia. Sebab tu harga ni yang kita nak kena tengok dulu adalah harga. Yang paling penting sekali adalah harga, bukannya indikator. Kita tak tengok indikator 100%. Kita tengok harga dulu dan kita gunakan indikator sebagai bantuan. Sama ada MACD ke, RSI ke, RSI stochastic RSI ke, whatever lah. Ataupun moving average yang saya buat ni, yang ni yang untuk hari ni 10, 20, 50 ke. First kita akan tengok harga, lepas tu volume ni sebagai membantu. Sebab kita dah belajar itu hari, sebarang kenaikan mesti ada kemasukan volume. Okay. Contohlah kalau saya benda dah jadi kan. Okay. Right. Saya ambil area sini lah. Okay, bila waktu, tapi ni IPO baru, tak apalah, katalah area sini waktu ni moving average-nya dikatakan saya panggil dia cantik. Ni tak apa nampak sangat, tapi dia baru muncul lah sebab dia baru IPO kan. Untuk yang 50 kan dia perlukan 50 candle ke belakang pengiraannya. Sebab tu dia punya permulaan dia kepala dekat sini. Sebab dia baru jumpa 50. Serupa juga macam yang ni, 10 dia akan kira dulu 10. Dia tak start dari mula, sebab kalau start di sini macam dia nak kira yang ke belakang. Itu sifat ya, itu sifat dia. Kadang orang tanya kenapa dia pendek. Memang kiraan dia macam tu. Kalau tak percaya pergi tengok balik video pertama pasal moving average tu. Okay, ini permulaan dia dikatakan cantik lah. Maknanya 10 di atas, 20 kat bawah 10 dan 20 di atas 50. 50 paling bawah. Dan selepas itu kita nampak pergerakan harga dia memang menaik. Okay, dalam tempoh menaik ni, okay, ada kan kita pernah, okay lah, kita buat ulang kaji ya. Contoh-contoh mencari entry tu hari. Okay, kat sini kita boleh nampak kalau kata nak melayan pullback, mungkin kita boleh nampak, saya katakan area yang dalam ni lah.
Benda dah jadi senang benda dah jadi senang. So di dalam area sini lah kalau kita nak cari pullback, sebab bila kita buat pullback, kita dah boleh letak aras stop loss yang sedekat yang mungkin, berbanding kalau kita entry breakout. Okay, kalau kata breakout, contohlah pada ketika ni senang dia tengah naik dari sini. Bila next breakout kan, kalau dah moving average cantik, macam mana kita punya next breakout? Paling senang cari yang paling tinggi yang kita akan entry above. Kalau ada harga yang break yang tertinggi ni lah, dalam keadaan moving average dia dah nampak cantik. Okay, kat sini lah entry breakout. Sama juga yang atas ni. So dia dah buat high tapi dia tak buat high lagi. So kita buat garisan satu. So bilakah entry breakout? Kalau kita memang suka lah yang breakout lah. Breakout ni tidak bermakna kita akan dapat keseluruhan kenaikan. Sebab breakout ni kadang dia dah start dari bawah. Dari bawah dia dah naik. Kita mungkin tak dapat semua keuntungan, tapi macam ni lah ni, kita tak dapat semua ni kenaikan keseluruhan ni, tapi breakout kita akan dapat biasanya antara yang masa dia sedang menaik lah. Dan itu selalunya bergantung pada macam mana kita selesa. Bukannya bergantung kepada tips ke panggil lampu lau ke, tak. Bergantung macam mana kita selesa. Bila kita dapat macam dalam Group FY bagi dia tak kata buy call, dia bagi trading idea. Dia kejam sikit panggil buy call ni. Bila diberi trading idea, kadang-kadang dalam satu hari tu mungkin ada 2 atau 3, tapi tak semua orang yang boleh ambil semua. Apa saja yang kita dah belajar daripada 3 trading idea tu, kita pilih mana kita nak. Kalau kita lebih suka breakout, dan kita mungkin dah boleh tandakan okey ni kawasan arah breakout lah. Tak apalah, ada trading idea saya nak tunggulah next breakout. Contoh. Okey, contoh. Lepas tu katalah bila pullback. Okey, bila pullback apa yang kita nak kena tunggu? Okay. Dan video yang mencari entry tu kan kita ada cerita pasal candle-candle yang kecil-kecil ni, antara ni doji, macam ni spinning top, doji. Kan waktu dia sedang menaik ni, kita akan nampak dia akan berhenti sideways lah. Waktu sideways ni kita akan cuba mencari yang candle-candle kecil ni. Supaya juga macam dekat sini, kita akan cuba mencari candle-candle yang kecil, hammer ke apa ke. Nanti boleh cari balik video tu, mencari entry tu. Supaya juga yang atas ni. So kalau kata memang minat pullback, okey, dia dah masuk dalam kawasan yang kita rasa ni macam sesuai ni kan, nak cari nak beli kan. Katalah waktu ni dia macam ni lah, dia dah start masuk. Okey, dia dah masuk. So apa yang kita nak tunggu? Selain daripada kita menunggu dia masuk dalam ni, dia dah masuk. So apa lagi nak tunggu? Antaranya kita tunggulah yang kecil-kecil molek ni muncul kan. Kemudian carilah entry dia. Bila dah jumpa kecil molek tu, carilah entry dia. So benda yang kita belajar, satu lagi lupa pula. Setiap kali contohlah macam sideways ni kan, kita akan nampak harga pula, volume ni memang nampak akan berkurang. Kalau boleh kita pun nak dia berkurang. Tapi bukan bermaksud bila dia turun melintang ni dia terus turun. Volume berkurang tapi dia turun. Tu pun tak nak lah. Tak best lah itu macam. Volume kurang dia pun turun. Tak best. Bila nak dia macam duduk dalam keadaan senyap tapi volume pun tidak lah seganas macam ni. Ni ganas ni. Ada orang panggil ombak bergelora. Ni ombak tak ada ombak. Dia sunyi sepi. Lepas tu datang ombak lagi. Kita nak, kalau katalah kita mengambil pullback ni kan, biasa kita cari waktu-waktu yang dia sedang senyap lah. Dan kemudian bila ombak mari, kita nak volume datang balik. Ni ombak lah, ombak bergelora datang balik. Dia semangat dia mari. So dia dah habis. Even macam ni pun memang kita boleh cari entry, tapi tak jadi. Untuk areas ni katalah kita buat pullback lah macam ni lah. Ini waktu ni kita buat menjadi, dia naik. Ini kita buat tak jadi. Memang dalam trading bukan semuanya menjadi. Cuma kalau setiap kali pullback kita masuk tak jadi, ada kemungkinan moving average dah cantik, harga dah masuk dalam moving average dan kita beli tak jadi. Dia tak jadi tu dalam erti kata
ini kawasan sasaran kita untuk buy. Buy. Sasaran untuk buy. Tapi kena cut loss. Contoh ni walaupun naik tak apalah, kita anggap kena cut loss Ataupun area sini buy, lepas tu kena cut loss. Ada kemungkinan trend yang kita bayangkan tu mungkin dia dah sampai satu aras di mana dah start akan sideway panjang, ataupun dia dah start mula nak menurun balik sebab mungkin dah masuk profit taking. Kalau kita tengok dekat sini, masa dia berhenti tak ada pun dia nak turun. Ni pun tak turun. Sampai sini dia dah start nampak macam walaupun masih ada lagi 50, tapi dia dah mula bagi tanda. Kalau dia macam ni, ada orang berminat mencari kawasan sini berminat. Tapi kalau geng yang kawasan sini semua dah orang kata dah duit mudah habis, terpaksalah turun mencari geng yang memang pula menunggu di beli bawah ni. Yang 50 ni. Kita tengok berapa kuat yang 50 pula. Ni nampak cerita yang 50 ni kuat lah. Kuat. Kita ada lagi geng yang beli kat bawah ni masih lagi menolak. Ada lagi geng kat bawah ni menolak. Sini pun masih ada lagi geng yang membeli kat sini menolak, tapi tak tahu apa cerita jatuh. Tapi ni bulan March story rasa semua jatuh. Dan ada lagi geng 50 beli kat sini tapi tak mampu nak tolak. Inilah kesan dia. Kesan dia bila dah ramai tak mampu pullback ni. Kalau kita fokus pada pullback tidak bermakna yang susahnya pullback ni. Kalau kita beli dia tak nak naik. Dia tak nak naik. So, jadi apa yang saya kata, kalau bila kita dah start beli dekat sini tapi dia break, kita beli kat sini lagi dia break, senang cerita dah tak ada orang minat lagi dah. Walaupun pullback dah tak ada orang nak minat. Membeli lebih banyak yang menjual. Dan seterusnya lah. Saya rasa cerita yang sama ni boleh diulang-ulang. Kita ada geng yang beli kat sini, kita ada geng beli kat sini, kita ada geng beli kat sini, masih kuat-kuat, kita ada beli geng kat sini, tapi jatuh. Masuk pula geng yang 50, 50 naik balik, tolak-tolak, ada geng 20. Okey, sekarang ini yang terakhir. Geng yang beli kat sini nampaknya tak mampu bertahan. Buat masa sekarang belum mampu bertahan. Dan nampak gaya macam boleh turun lagi ke bawah. Sekarang ni berdasarkan apa yang saya cerita tadi, kat mana yang kita boleh tunggu lagi? Sinilah, bawah ni. Dan kita tengok. Kalau dia masih tak mampu bertahan dan menolak balik, dia terhege-hege lepas jatuh bawah, senang cerita dia turun bawah. Tak perlulah kita memberi harapan lagi. Kita tunggu sampai dia buat sama ada, kita tunggu sampai moving average ni cantik balik. Tak apalah, ni cerita satu chart cukup lah. Satu chart ni mewakili semua cerita lah. Dalam keadaan moving average yang masih tak berapa cantik, pergerakan harga dia gitu saja. Kadang-kadang kita kata alah rugi lah tak beli dari bawah. Saya bermimpi nak beli dari bawah supaya mampu menjual paling tinggi. Nak beli paling bawah ni, nak jual paling tinggi ni. Katalah awal bulan tu nak menjual, bertuah mampu. Tak semua orang yang ada nilai-nilai murni yang macam tu. Dia berangan ada, tapi nak kontrol dia punya disiplin tu tak ada. Ini kalau beli kat bawah ni, saya yakin 90% kalau beli kat bawah ni 90% lah, kejam sangat. 70% trader yang macam kita kat sini dah jual lah. Beli kat sini dah jual lah. Jangan harap nak beli balik. Mahal. Dah mahal. Jadi kalau katalah kita hanya fokus masa ketika yang moving average ni masih belum cantik, kita tak fokus dekat dia. Okay, kita straight chart lain lah. Sampai waktu dia cantik balik, waktu ketika ni baru kita pandang dia. Ini saya minta maaf. Saya minta maaf awal sebab saya tunjuk chart ni yang naik. Ada banyak lagi yang chart tak naik. Ini saya terpaksa tunjuk yang naik sajalah sebab cerita kena tunjuk yang sedap. Kalau saya tunjuk yang tak sedap, susah saya nak cerita yang benda naik. Kalau nak cerita yang tak sedap, nanti kita cerita buat satu bab yang mana semua fail. Apa saja yang ditunjuk fail. Moving average ke, pakai indikator ke, pakai signal 18,000, 17,000 ke,
yang mana fail, boleh kita buat satu lagi video. Okay, balik pada chat ni, kita tak fokus pada area sini, tapi kita hanya fokus bermula dari sini. Sebabkan alasan kita menggunakan moving average yang cantik dan volume dia pun meriah, termasuklah rupa bentuk candle-nya tu cantik, tidaklah rongak. Dia boleh gap down, gap up, tapi tak adalah rongak. Kejap-kejap dia mati jadi dash. Dia aktif lah. Bermula dari sini, area ni yang saya tanda right ni, tanpa kita mengambil kira nak menjadi orang yang paling awal kat bawah ni, berapa lama boleh menampung trend ni. Biasa swing lah, kita swing je lah, kaki-kaki naik ni swing, ni swing sikit, ni jatuh orang swing balik sini sikit, sini sikit. Ini kalau cerita swing lah. Even nak intraday ke, nak apa ke, better cari chart yang bergerak lah, yang bergerak. Kalau intraday kan kita memerlukan nama intraday, dia boleh beli hari ni, jual hari ni juga. Dia bukan cerita hari ni beli esok jual, itu dah cerita lain. Itu bukan intraday. Intraday beli hari ni, jual hari ni, tak kisahlah pukul berapa dia beli. Kalau kata dia beli pukul 4 5 minit dah jual pun intraday juga. Kalau dia beli pukul 9 pagi, 9.10 pun dah jual, intraday juga. Maknanya hari ni beli, hari ni jual. Carilah chart yang sedang bergerak. Cari yang chart yang sedang bergerak. Okay, itu saja saya rasa untuk video kali ni. Mungkin boleh ulang kaji balik lah apa saja yang kita dah buat video-video yang sebelum ni. Kumpulkan, tengok satu-satu, digabungkan. So video hari ni saya gabungkan secara ringkas ke semua tu. Dan kalau nak maklumat lebih, datanglah ke seminar FY yang ada dekat bawah description tu, ada cerita dia. Dan FY, saya bukan FY FY, saya mewakili FY, ada buat grup percuma WhatsApp. Boleh join. Selalunya FY bagi juga trading idea, dia letak kat dalam tu. Mungkin ada setengah orang gunakan trading idea yang dapat percuma tu, dia kumpul modal apa semua, barulah bila rezeki datang untuk buat seminar. Ni bukan sekadar nak jadi, bukan nak menjadi kita sebagai trader yang menguntungkan sahaja. Dia lebih kepada mendapat maklumat lah. Sebab kebanyakan orang mungkin tak dapat maklumat yang tepat dari mula sampai habis. Nak beli, nak jual, nak apa semua kan. Tahu-tahu suruh buka CDS account, okay, beli chart ni, jual dan beli. Tapi cerita sebalik dia apa semua tu mungkin ambil masa yang lama. Jadi kalau nak shortcut, mungkin boleh datang seminar. Yang mana yang masih belum ada, yang masih barulah, digalakkan invest dalam ilmu dulu, sebelum bawa pergi masuk terus dalam market. Okay, selamat mengeluarkan KWSP. Assalamualaikum, bye bye.